fokus, committed, kerja 24 jam satu hari, sembahyang jangan tinggal. Assalamualaikum. Hai guys. Pada hari ini kita akan bersama dengan dua orang tokoh besar dalam satu syarikat public listed company. Nak tahu siapa dia? Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua, selamat sejahtera. Jadi bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah Datuk Nur Azman bin Muhammad Nordin, di mana beliau merupakan adalah non-independent, non-executive director untuk Laptec Berhad dan juga adalah tulang belakang untuk company Laptec Berhad ni. Okey, saya pula adalah Mahir Alias dari tim Mahir Saham, di mana Mahir Saham ni adalah satu organisasi di mana kita nak dedahkan tentang pelaburan saham kepada rakyat Malaysia lah. Dan kita target untuk membudayakan saham, menjadikan saham sebagai budaya dalam masyarakat. Jadi untuk itu, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Datuk untuk meluangkan masa untuk berkongsi cerita lah. Kita sembang santai lah. Sembang santai untuk sesi hari ni lah. Jadi mungkin kita boleh mulakan di mana boleh Datuk ceritakanlah latar belakang, mungkin kita boleh mula dengan latar belakang keluarga Datuk. Macam mana Datuk masa zaman kecil dahulu ke, sekolah kat mana? Silakan Datuk. Okey. Memang sejarah keluarga kami di keluarga Wam Niaga. Datuk saya dulu pun ada kedai runcit di kampung. Mak saya pun seorang ahli perniagaan di Bandar Kelang. Jadi bila saya masuk universiti pun saya belajar dalam bidang perniagaan. Dan saya kerja di bank selama 3 tahun. Selepas graduate 3 tahun, masa tu apa nama bank tu? MUI Bank. MUI Bank. Ada di corporate financing unit di MUI Bank. Lepas tu tahun 88 saya mulakan perniagaan saya. As a property development company. Itu yang saya tubuhkan Lebanon Development tahun 1988. Jadi sampai sekarang ni saya dah 32 tahun berniaga. Fokus construction, property development. Tak ada perniagaan lain. Tak ada perniagaan lain. Fokus, that is very important. Fokus. Tadi Datuk kata tentang bekerja keras. Jadi dan keluarga pun support Datuk kan. Jadi ada di luar sana menekankan tentang work life balance, bagaimana nak seimbangkan dengan masa untuk family ke, masa untuk kerja ke, macam mana tu Datuk? Pada pandangan Datuk. Kerja kuat lah, tapi family pun kena jaga juga. Family pun kena jaga juga. Alhamdulillah, anak-anak 4 anak saya ada, 4 semua dah ada master degree dan masing-masing semua dah kerja. Alhamdulillah lah, maknanya kalau kayu ukur tu graduate, saya dah kira berjaya lah menjaga keluarga kan. Kalau itu ukurannya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Jadi Datuk, kalau kita kembali ke zaman masa kecil lah kan, apakah mungkin ataupun jual beli Datuk yang pertama lah, mungkin ada pada umur berapa, jual barang apa ke? Dengan my first business transaction, saya jual toys kepada adik saya, Azmi. Dapat 5 sen. Kena marah dengan mak. Kerana jual apa ni, jual toys dengan adik sendiri. Maknanya kadang dengan adik pun kita nak berniaga, maknanya boleh berjaya lah tu. Mana boleh berjaya. Masa tu agak-agak umur berapa tu? Saya pun tak tahu waktu tu, very small lah, budak lagi lah. Mungkin Haji yang ingat ke? Okey. Jadi Datuk, kita ni pun berminat juga nak tahu apakah hobi Datuk atau minat Datuk? Hobi ni saya
Macam-macam hobi saya minat. Apa 3 yang macam hari-hari Dulu pun? tahun 1990-an saya gila main golf. Lepas tu saya berhenti main golf tahun 2002, 2003. Saya banyak collect jam-jam lama ni. Yang murah-murah ni kan. Jam-jam lama ni. Saya suka collect. Saya atur. Saya apa nama dia panggil, saya lap. Saya suka-suka lah. Tapi itu yang lain tak ada lah. Itulah sebab bila saya Google nama Datuk, ada nama Datuk antara misal kata dekat art collector tu, Datuk antara top 10 ke yang Malaysian itu pasal collector. saya ada rumah tu saya apa nama, saya collect lukisan untuk saya hias rumah je. Jadi bila rumah tu agak besar sikit, adalah 30-40 keping lukisan, itu yang jadi top apa Top 3 collector top lah. 10 kat Malaysia tu. Untuk hias rumah ya. Maksud saya juga difahamkan Datuk pun ada juga sebenarnya trading saham, sama ada di Bursa Malaysia ataupun Tak, itu memang dah lama dah. Sejak tahun 1980-an lagi, masa tu Omega Securities 89, tahun 1990 masa tu Omega Securities di Shah Alam tu. Itu memang saya dah main saham lama dah. Saya memang minat. Sampai sekarang pun saya buy and sell. Sampai sekarang pun masih buy and sell. Ya. Ada juga di luar negara ke US? Tak ada. Tak ada lah. Apa yang membuatkan Datuk memilih construction ataupun property ni sebagai pada tahun bidang pendidikan? 1985-86 saya bekerja dengan MUI Bank. I was attached to this project financing unit. So tanggungjawab saya ialah untuk memproses loan yang diberikan kepada pemaju-pemaju perumahan. So selama 3 tahun saya betul-betul berusaha untuk mendalami ilmu dalam dan daripada situ saya tertarik dengan property. Dan 1988 saya resign daripada bank dan saya mulakan dengan satu projek kecil, secara kecil-kecilan, 3 ekar. Waktu tu rumah single story terrace di Kelang, saya ingat lagi. Satu unit rumah yang single story yang bersaiz RM850 sekaki persegi, RM70,000. RM70,000. So sekarang ni dah ratus-ratus ribu lah. Ratus-ratus ribu dah, berkali ganda. Berkali ganda lah. Pada tahun 1988 buat syarikat tu, saya rasa mungkin umur Datuk masa tu dalam 24 tahun. Bujang lagi. 26 tahun. 26 tahun. Bujang lagi. Jadi masa permulaan tu, adakah Datuk seorang saja yang... Saya seorang, tapi partner saya ialah arwah orang tua saya lah. Dia yang bagi semangat untuk saya terus maju lah. So, daripada tanah 3 ekar yang kami beli daripada satu pemilik yang gagal untuk menyiapkan projek, kami ambil alih. Kita dapatkan kelulusan daripada kerajaan dan terus kita bangunkan sampai siap. So daripada itu kita bertambah semangat lah. Dan terus mencari tanah, dan kebanyakan tanah-tanah waktu tu ialah tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang kampung. Kita offer the joint venture agreement. Waktu tu di kawasan-kawasan luar bandar, bukan buat luar bandar, pinggir bandar. Kita joint venture dengan banyak tuan-tuan tanah. Kebanyakannya tanah-tanah rizab Melayu waktu tu. Dan waktu tu kerajaan beri insentif kepada tanah-tanah rizab Melayu. Jika dibangunkan, kita hanya bayar premium separuh saja daripada tanah-tanah bukan rizab Melayu. So kita ambil kesempatan itulah untuk kita terus majukan tanah-tanah rizab Melayu waktu tu, dan beratus-ratus ekar kita majukan tanah rizab Melayu. Sehinggalah pada 1997-98 saya diberi peluang untuk mendapatkan tanah yang lebih besar, beratus ekar daripada kerajaan. Daripada situ kita terus so daripada 1988, dan Datuk cerita yang 1998
terima tanah yang lebih besar lah, tanggungjawab yang lebih besar lah. Tetapi bila kita sebut 1998 pun pada waktu tu pun ada krisis ekonomi. 1987 dah ada krisis ekonomi. Dah ada krisis ekonomi. 1987 ada krisis ekonomi. Saya mulakan projek tu 1988 dan waktu 1988 hingga 1998 tu terus ekonomi berkembang maju. Lepas itu dengan pengalaman saya bekerja di bank tahun 1985-86, masa tu krisis ekonomi. 1998 alhamdulillah kita mampu untuk terus. Lepas tu setiap 8 tahun 9 tahun ada krisis ekonomi, alhamdulillah kita terus juga sehingga sekarang ni katanya ada krisis ekonomi lagi. InsyaAllah kita akan terus naik lagi, grow lagi insyaAllah. Krisis ni macam mana kita nak handle krisis je. Betul. Okey, jadi Datuk, macam tadi Datuk pun cerita latar belakang Datuk datang daripada keluarga yang mana ayah Datuk, nenek pun ada berniaga. Okey, jadi penglibatan Datuk tu sejak kecil lagi dah terdedah dengan bisnes. Adakah mereka macam memberikan tanggungjawab kepada Datuk ke untuk uruskan satu benda ataupun Datuk sendiri? Kita ni dalam apa benda yang kita buat pun kita kena fokus. Kita kena buat satu saja. Jangan kita nak capai semua. Akhirnya tidak akan berjaya. Kalau berjaya pun tidak akan dapat, mungkin tak akan sepenuhnya. Hanya mungkin 1-2 orang dalam dunia ini yang boleh buat semua. Tapi kalau nak berjaya, saya rasa daripada pengalaman saya, pengalaman orang tua saya, pengalaman kawan-kawan dalam apa bidang yang dia ceburi, satu saja. Pilih satu dan fokus tu. Berniaga pilih satu, isteri satu, semua satu. Itu yang paling berjaya. So sepanjang Datuk buat bisnes ke ataupun sepanjang dah lalui hidup ni sampai sekarang, apakah pengalaman pahit yang Datuk mungkin tak boleh lupa lah, menjadi satu apa orang panggil membentuk diri Datuk sekarang lah? Pengalaman pahit competition. Because property development basically is not a Malay punya bidang. Jadi competition saya kebanyakannya non-Malay. So of course bila you compete with non-Malay, you have to be as good as them or better off. So that is a challenge. Bagaimana Datuk cuba nak mengatasi cabaran-cabaran tu lah? Apa strategi-strategi? Work hard, focus, committed, kerja 24 jam satu hari, sembahyang jangan tinggal. Macam sekarang ni sebabkan PKP, ramai orang dia tak pernah tahu pasal saham. Dia buka akaun saham, terutama yang golongan muda lah. Dan sekarang ni pun kalau ikutkan penyertaan daripada retailer, pelabur runcit biasa pun meningkat di Bursa Malaysia. Jadi apakah mungkin Datuk ada nasihat tambahan terutamanya dalam keadaan sekarang? Adakah mereka perlu lebih berhati-hati ke ataupun macam mana? Kena berhati-hati sebab bila harga naik mendadak dalam keadaan sentimen yang betul-betul menggila macam sekarang ni, kena berhati-hati. Pilih syarikat yang punya fundamental, dan juga beli saham bukan untuk jangka masa yang sangat pendek, jangka masa sederhana. Ambil kira juga faktor-faktor dividen, faktor-faktor company itu tidak akan mempermainkan kita. Kadang-kadang banyak manipulation dalam market kan. Lepas tu dia dah dapat unload dia punya bulk stock, dia dah dapat jual semua dah. Lepas tu dia akan biarkan begitu aja. Tu terkapai-kapai lah kita. Berhati-hati lah. Ada ke macam rancangan untuk menambah saham lagi ke untuk laptop ke ataupun? Saya sendiri tak, saya dah ada 70% cukup lah. 70%. Saya dah ada 70% cukup lah.
macam pelabur-pelabur di luar sana kan, mereka nak juga melabur dalam syarikat LabTech. Tapi dah tinggal 2% je lagi yang tak orang boleh. ada, saya ingat lebih daripada tu. Lebih Lebih. Okey. Ada sekurang-kurangnya 15-20% ada di luar sana tu. Jadi mereka masih boleh lah. Mungkin mereka dulu beli dengan harga yang tinggi, dia tunggu harganya akan tinggi lagi baru dia jual. Dia tak nak rugi. Dan dia masih yakin lagi dengan kita. Kerana kita, syarikat kita LabTech ni, I think tidak ada borrowing. Kita tidak ada borrowing. Kita sangat jarang for a listed company to have a zero borrowing. We have got zero borrowing. Kita tidak ada loan. I see. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih lah banyak-banyak dengan Datuk sudi meluangkan masa untuk berkongsi cerita Datuk supaya menjadi inspirasi lah kepada anak muda di luar sana, sama ada yang hendak memulakan bisnes ataupun terlibat dalam pelaburan saham ataupun dalam apa jua bidang yang mereka bakal cuburi lah. Fokus. Fokus. Work hard, focus. Itu dia kata-kata keramat dari Datuk Nur Razman. Alhamdulillah Datuk. Terima kasih banyak. Luangkan masa. Jadi bersama-sama dengan kita ada Haji Nur Razmi, Managing Director kepada LabTech Berhad, dan pada hari ini Haji akan terangkan kepada kita projek-projek yang dibangunkan oleh LabTech Berhad. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LabTech Construction Team Berhad, anak syarikat penuh 100% LabTech Berhad, telah pun beroperasi lebih daripada 25 tahun. Kita menjalankan kerja-kerja pembinaan dalam infrastruktur dan juga bangunan. So kita sekarang ni memang mempunyai projek yang lebih menjurus kepada projek-projek daripada private sector, iaitu projek development yang dibangunkan oleh associate company kita, iaitu Lebanon Development Sdn Bhd dan juga Basco Sdn Bhd. Kita juga ada projek yang projek government, tapi terlalu sedikit lah jika dibandingkan dengan projek private sector ni. Dan dalam keadaan sekarang ni kita aktif untuk mencari juga projek-projek kerajaan dan juga agensi kerajaan untuk menambah work order value lah. Sekarang ni dari segi projek pembinaan perumahan dan juga infrastruktur, kita lebih menumpukan kepada tiga development, projek development, iaitu yang pertama di Kayangan, Seksyen 13 Shah Alam yang dibangunkan oleh Lebanon Development Sdn Bhd. Yang ni adalah merupakan model master plan projek tu, sebanyak 165 ekar. Kita dah bangunkan lebih daripada 70% pembangunan ni. Dari segi construction, kesemuanya dibina oleh LabTech Construction lah, Sdn Bhd ya. Dan projek pembinaan akan datang lebih kurang dalam sekitar 500 juta yang akan disiapkan dalam masa 5 tahun lagi, iaitu projek commercial mixed development. Projek ini melibatkan kepada pangsapuri mewah dan juga pusat commercial shop office. Yang ni kita akan mula buat construction awal tahun depan, dan kita jangkakan ianya akan memberikan pulangan yang baik lah kepada syarikat. So mungkin Haji boleh tunjuk yang kat sini pula. So sebagai contoh, ini pembangunan office building 10 tingkat di Basco Avenue di Ipoh Perak, merupakan ibu pejabat SSM di bahagian di Perak lah, SSM Perak. Di Perak. Yang Haji kata tadi sudah 70%. Yang ni lebih daripada 90% siap. Kita ada satu lagi di tempat yang sama di kawasan Basco Avenue, iaitu satu lagi office building untuk government agency 14 tingkat, yang tu 70%. Mungkin soalan pertama saya kepada Haji Azmi sebagai Managing Director adalah, bolehkah Haji ceritakan sedikit sebanyak perjalanan Haji sebelum Datuk lantik Haji menjadi Managing Director?
dalam syarikat LabTech ni? Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cerita sedikit lah latar belakang dari segi karier hidup saya. Selepas saya menghabiskan sekolah di Sekolah Menengah Sains Perak Taiping, saya melanjutkan pelajaran ke University of Portland, Oregon, membuat jurusan civil engineering lah, selama 4 tahun di sana. Dan bila saya balik sebagai seorang scholar Petronas, saya telah bekerja dengan Petronas, dan projek pertama saya ialah di Kuantan, iaitu membina plant MTBE polypropylene, yang ini dalam tahun 1989 kita start design, development dan juga construction lah. Kemudian daripada situ saya menyiapkan projek tu dalam masa 3 tahun. Dan ketika projek itu mula beroperasi, sebagai seorang yang berkecimpung dalam projek construction, saya tidak terlibat dalam operation. Jadi masa itu saya being demobilized dan bekerja di Kuala Lumpur lah, di HQ bersama Petronas. Dan selepas tu saya memikirkan bahawa sebagai seorang jurutera awam civil engineering ni, prospek di Petronas dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain yang membuat mechanical engineering, electrical engineering, petrochemical, saya rasa civil engineering ni bidang dia, skop dia kecil sedikit lah dalam oil and gas ni. Jadi pada ketika itu, setelah lebih daripada 10 tahun, Putrajaya nak dibangunkan, dan Petronas adalah merupakan majority shareholder. Jadi mereka mencari task force untuk menjalankan projek kajian dan juga seterusnya menjalankan pembangunan di Putrajaya lah. Dan inilah merupakan peluang bagi saya, kerana di sini memang core-nya ialah civil engineering, construction civil engineering. So saya pun tidak melepaskan peluang tu, dan saya pun terus join Putrajaya Holdings sebagai project manager. Masa itu umur dalam lebih kurang 35 tahun lah. Menjadi project manager di sana, dan saya bekerja terus sehingga tahap general manager lah, pengurus besar. Ketika Haji memegang jawatan tersebut, pada waktu tersebut agak-agak berapa ramai staff yang ada? Oh, masa tu kita ada lebih kurang dalam 20 orang lah. 20 orang key personnel kita. Itu masa awal lah. Kemudian kita mula bergerak mendapat lebih banyak projek, dan daripada situ kita grow lah dari segi tenaga pekerja. Tapi semasa mula-mula LabTech ni ditubuhkan, hanya ada 3-4 orang je. Bila saya dah masuk tu dah mula ada dekat 20 orang lah. So daripada 3-4 orang, lepas masa nak listed tu dah 20 orang. Masa Haji pegang 20 orang. So sekarang ni dah berapa? Sekarang ni mula-mula kita masa peak kita ada dalam, because construction ni dia berdasarkan kepada kontrak projek kan, banyak projek semua. So at peak kita ada untuk key staff saya, dan juga untuk LabTech, syarikat LabTech ni lah, kita ada dekat 120 orang. Maknanya untuk medium size company ni dah cukup ramai lah. Dan sekarang kita ada dalam sekitar 80 orang lah, dan yang ni dah cukup untuk kita punya operasi sekarang ni. Saya kagum juga dengan Haji, di mana menekankan tentang pentingnya teknologi ni dalam bidang construction pun. Penting juga teknologi ni. Selain daripada itu, bagaimana Haji nak memastikan yang syarikat ni sentiasa mungkin boleh berinovasi ke? Ini satu perkara yang memang tidak boleh tidak dielakkan, sebab kalau kita tidak berinovasi, biasanya kita akan ketinggalan lah. Jadi perkara ni kita dari segi management, kita selalu berbincang bagaimana cara-cara ataupun approach terbaru, dan kita sentiasa belajar lah. Perkara ni kita sentiasa belajar dan sentiasa adapt. Ada juga perkara-perkara baru yang kita sendiri pun tak berapa pasti kan, jadi kita mencari lagi banyak informasi lah sebelum kita melaksanakannya.
pelabur-pelabur di luar sana, antaranya faktor yang mereka akan tengok sebelum untuk labur dalam mana-mana company adalah antaranya adalah dividen. Ada tak perancangan daripada syarikat LabTech untuk mewujudkan dividen polisi? Dari segi perbincangan management internal kita, memang kita akan adakan polisi ni lah. Belum lagi dimajukan, tetapi kita ada perancangan lah untuk mengadakan satu dividen polisi yang boleh menarik minat shareholder lah, pelabur. So bila sampai masa nanti kita akan buat announcement on kita dividen polisi. Walaupun agak lewat, tapi saya rasa dividen polisi ni sekarang menjadi satu perkara yang penting lah untuk syarikat. Berkaitan dengan adakah syarikat LabTech ada sebarang borrowing ataupun pinjaman, bagaimana? Borrowing kita terlalu rendah, boleh katakan almost zero gearing lah. Jadi kita buat masa ni kita mendapat projek yang dengan internal punya fund dan juga cash flow yang didapati daripada projek itu, kita boleh sustain. Of course nanti bila kita dapat projek yang lebih besar, di mana kita perlukan borrowing, kita akan buat borrowing lah. But at the current stage ni kita almost zero borrowing, dan ini merupakan satu rahmat. Sebab kalau dalam keadaan ekonomi yang tak begitu merangsang ni, kebanyakan company yang high borrowing ni dia menghadapi tekanan lah untuk pertama membayar balik borrowing dan faedah, yang kedua untuk menjalankan projek kan. So macam kita at least satu masalah tu tak ada. Kita cuma fokus on untuk buat construction dan dapatkan balik cash flow untuk kita siapkan construction. Kita kena yakin bahawa Allah ni akan beri kita rezeki di jalan-jalan yang kita kadang-kadang tak ketahui. Kan, tiba-tiba ada je rezeki. Ini pun memang dah ada ayat Qurannya yang mengatakan bahawa Allah akan beri kita di jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka. Itu memang, jadi itu memberikan motivasi. Maknanya kesusahan, kepayahan ni semua ujian, dan kita sebagai orang Islam terutamanya, dan saya rasa agama lain pun lebih kurang lah, tapi kita sebagai orang Islam kita kena yakin bahawa ni dugaan ni semua, ujian ni semua ialah ujian daripada Allah SWT, dan Allah yang mengambil dan Allah yang memberi. So kita usaha je, kerja kita usaha, kita kena berharap, berdoa. Yang ini pun satu yang harus dilakukan. Bila kita ada harapan, kita berdoa dan kita berusaha. Seperti yang saya kata tadi, akhirnya semua iskarat dan kadar. Dan it's not the end of the world unless we end ourselves. Ini benda yang sepatutnya kita lakukan lah. Jadi setakat itu saja. Terima kasih Haji, terima kasih banyak kerana meluangkan masa untuk sesi sembang santai bagi kita mengenali lebih dekat lagi syarikat LabTech dan juga top management seperti Haji dan Datuk lah. Terima kasih jadi terima kasih banyak. Itu saja, kita akhirilah kita punya sembang. Okay guys, begitulah perkongsian daripada dua tokoh hebat LabTech Berhad, Datuk Nor Azman dan Haji Nor Azmi. Nantikan perkongsian yang berikutnya pada episod-episod yang akan datang. Jumpa lagi.